Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya adalah Dr. Sharifah daripada Care Clinic Group aka Klinik Damai Kuala Selangor. Sempena minggu penyusuan pada 1 hari bulan Ogos hingga 8 hari bulan Ogos, saya ingin memberi sedikit sebanyak pengetahuan kepada anda mengenai penyusuan susu badan. Penyusuan susu badan ialah menyusukan anak kita tanpa mencampurkan apa-apa susu yang lain. Okey, kenapa kita kena menyusukan anak? Ya? Ramai ibu yang menyusukan anak, tetapi ramai juga yang tidak menyusukan anak mereka dan memilih susu-susu formula. Penyusuan ibu ni sangat penting, ya, kerana ia dapat mencegah kematian bayi kurang daripada 5 tahun. Ya. Ia juga dapat mencegah anak kita daripada cirit-birit, daripada najis berdarah, masalah sembelit, masalah jaundice ya, seperti kuning ya, selepas kelahiran, jangkitan kuman paru-paru, asma, alahan, sakit telinga. Selalu kan anak kita kena jangkitan telinga. Lepas tu sudden infant death ni maknanya kematian secara tiba-tiba. Banyak lagi lah seperti risiko kegemukan, obesiti. Dan bila kanak-kanak ini dewasa, kita juga boleh mencegah mereka daripada mendapat kencing manis, kolesterol yang tinggi, leukemia, limfoma dan sebagainya. Okey, itulah sebab lagi menjadi penting untuk kita menyusu anak kita. Okey, seperti yang kita tahu, bila kita pregnant, kita mengandung, fikiran kita yang positif dan juga enzim-enzim dalam badan kita enzim dan hormon dalam badan kita akan bertindak untuk merangsang lemak yang ada di dalam buah dada kita untuk menghasilkan susu. Okey, now yang ini berlaku pada kita mengandung pada trimester ketiga, iaitu 3 bulan terakhir. So, bila kita bersalin, susu yang dihasilkan ini dinamakan kolostrum. Kolostrum ni adalah susu yang berwarna kuning dan pekat. Okey, susu yang berwarna kuning dan pekat ini adalah yang paling penting kerana susu ni mengandungi semua jenis antibody yang diperlukan oleh anak kita bukan saja masa dia baby, tetapi juga sampai dia dewasa. Now, satu what do you call that? Antibody yang paling penting adalah IgA. IgA ini adalah sangat penting kerana ianya mengekalkan imuniti pada usus bayi tersebut. Semua orang tahu kan? Kita semua tahu bila usus sihat, badan kita sihat. Bayi ke dewasa ke sama je. So, apa yang IgA akan buat bila adanya jangkitan kuman ataupun ada pemakanan ibu yang tidak sesuai untuk baby, dia akan melawan dan menjaga kesihatan usus supaya baby tidak sensitif kepada pemakanan ataupun kuman tersebut. So selain daripada itu, dia juga protect IgA juga melindungi anak kita daripada jangkitan paru-paru, jangkitan tekak, ya. So penyusuan susu ibu ni memanglah sangat penting, terutamanya susu awal ibu iaitu kolostrum. Nah, bila baby mengisap puting atau mengisap susu, pada masa tersebut badan bayi akan menghasilkan biochemicals. Biochemical ini akan merangsang seluruh sistem badan bayi untuk menghasilkan enzim, growth factor dan menguatkan imuniti dia untuk melawan kuman. Oleh sebab itu, penyakit-penyakit yang saya sebut tadi dapat dicegah. Lagi satu, bila anak kita menyusu, dia terpaksa menyedut susu pada masa yang sama dia akan bernafas. So, menyedut susu bernafas, so saluran telinga dia tu, yang kita panggil eustachian tube tu, akan clear, akan bersih. Sebab itu, kanak-kanak ini tidak mudah mendapat jangkitan telinga. Nah, susu badan ni, dia sebenarnya balance diet. Kita tak perlu risau anak kita cukup ke tak cukup ke. Memang cukup. Dia ada karbohidrat yang cukup, dia ada protein yang cukup, dia ada lemak yang sepatutnya diterima oleh badan bayi kita. Okey? So lemak yang ada di dalam susu badan berbanding dengan susu
susu lembu, lemak di dalam susu badan lebih tinggi berbanding dengan lemak di dalam susu lembu. Protein pula, protein di dalam susu badan adalah lebih rendah berbanding dengan ada di dalam susu lembu. So lemak ni penting tinggi kerana apabila anak kita menyusu, lemak ini adalah lemak poli tak tepu ya. So lemak poli tak tepu ialah lemak seperti omega 6, AAA, DHA. Semua ini adalah amat penting untuk mencegah anak kita daripada menjadi terlalu gemuk. So anak kita akan membesar dengan lebih optimum, di mana pembesaran otak anak kita akan berlaku 3 kali ganda daripada pembesaran badan. That means first 1 year of dia punya life, daripada dia lahir sampailah dia umur 1 tahun, otak dia akan membesar 3 kali ganda berbanding dengan pembesaran badan dia. Dan seperti kita tahu, omega 6, DHA dan AAA ni adalah amat penting untuk pembesaran sel-sel otak bayi dan saraf dia. So anak kita lebih pandai, anak kita lebih cekap, dan bila dia dewasa nanti, dia akan jadi seorang individu yang lebih bijak. Kerana pernah tak dengar orang selalu sibuk-sibuk cakap pasal DHA ni sebenarnya menerangkan, nampakkan mata anak kita tu akan lebih jelas melihat dengan cepat. DHA ni sebab anak kita masa lahir, dia kabur-kabur tau penglihatan dia. So bila dia dah dapat DHA tu, mata dia mula terang. So lagi banyak DHA, cepat terang mata dan dia akan penglihatan dia lebih jelas. So dia cepat pandai lah. And then protein pula. Kalau protein, susu lembu protein dia tinggi, walhal dalam susu badan protein dia rendah. Sebab anak kita tak perlu membesar seperti anak lembu. Anak lembu dia besar cepat. Hari ni dia bersalin, lepas sebulan dia berat badan dia 2 kali ganda. Tapi anak manusia selepas 180 hari baru dia punya berat akan 2 kali ganda. So dia macam satu growth yang gradual. Sebab itu anak manusia tak perlu banyak protein. Seperti anak lembu ya. So protein yang tinggi ini menyebabkan, di dalam susu lembu, protein yang tinggi ini menyebabkan anak-anak yang meminum susu lembu, dia akan tidur lebih lama. Sebab protein yang ada, yang kita panggil casein ini, susah untuk dihazamkan. So anak ini akan tidur lebih lama dan dia kurang aktif sebab dia kurang masa berjaga. So dia lambat pandai dan lambat jalan, semuanya lambat. Tapi berbanding dengan anak yang menyusu badan, dia akan cepat. Protein casein ini selain daripada itu juga boleh menyebabkan masalah alergi. Maknanya bila anak-anak kita minum susu lembu, badan dia tak boleh register protein ni dan tak boleh hazamkan sangat. So usus tu akan mengeluarkan bahan macam satu bahan kita panggil allergy reaction dan menyebabkan pendarahan pada usus. So anak kita akan buang najis berdarah. Okey. Selain daripada itu, susu badan juga mengandungi kalsium yang rendah dan mudah dicernakan, mudah diserap berbanding dengan susu lembu. So bila mudah serap, dia akan terus meresap dari usus ke dalam darah. So dia tak stay dan pergi ke organ yang memerlukan kalsium. Walhal di dalam susu lembu, kalsium dia susah nak dihazamkan. So bila susah nak hazam, apa akan berlaku adalah kalsium ni stay dalam kita punya pengaliran darah dan menyebabkan penebalan salur-salur darah. So penebalan salur darah ini boleh menyebabkan masalah jantung, masalah kolesterol yang tinggi pada masa akan datang. Okey, selain daripada itu, iron ataupun kita panggil zat besi juga tinggi di dalam susu ibu berbanding dengan susu lembu. Vitamin-vitamin lain seperti vitamin D, vitamin C, vitamin E juga cukup dan lengkap untuk di dalam susu badan untuk anak kita ya. Itu adalah faedah ya susu badan untuk anak-anak. Tetapi untuk ibu pula, seperti yang anda semua tahu, bila kita melahirkan anak, of course bonding. Lepas dia 1 jam kita lahirkan anak, dalam lingkungan 1 jam tu baby kita datang dekat ibu. So
Dia datang, dia menyusu, so kita bonding lah. Kita sentuh dia, kulit dia, so kita bonding. Lagi satu, bila kita bersalin kan kita keluar darah. So bila baby menyusu, satu hormon yang kita panggil oksitosin akan dikeluarkan. So oksitosin ini akan merangsang untuk mengeluarkan susu daripada puting susu, dan pada masa yang sama mengejutkan dinding rahim. So rahim akan kejut cepat, pendarahan tidak berlaku ya. Yang keduanya, of course, kita akan dapat mencegah daripada kita dapat menjarakkan kandungan kita. Maknanya bila kita susu badan sepenuhnya, kita panggil breastfeeding amenorrhea. That means kita tidak perlu risau tentang kita akan mengandung, sebab dia akan berlaku penjarakan selama 1,5 tahun, 2 tahun. Kalau kita menyusulah sampai 2 tahun ya, secara natural ya. Yang ketiganya, of course kita akan slim lah sebab kita menyusu kan. Now, bila kita menyusu, kita ada lemak di bahagian punggung dan peha. Kita panggil gluteal femoral fat. Gluteal femoral fat ni hanya boleh dihapuskan dengan menyusu, sebab badan kita memerlukan lemak untuk menghasilkan susu. Dia ambil gluteal femoral fat ni untuk dijadikan susu, dan bila baby menyusu kita akan turun berat badan ya. Selebihnya tu seperti anda semua tahulah, mencegah daripada kanser buah dada, mencegah daripada penyakit seperti rheumatoid arthritis, kegemukan, diabetes, high kolesterol ya. So saya memang galakkan anda semua menyusu badan, kerana ianya akan memberi lebih banyak faedah daripada kekurangan. So cekalkan hati, kuatkan diri, menyusulah anak anda. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.